Assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali. Apa khabar semua? Saya Mia. Kali ini Mia ingin ceritakan tentang cerita seram bertajuk Lembaga Menyerupai Ibu. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan tekan butang notification di bawah. Ceritanya bermula dengan seorang lelaki bernama Faris. Faris sangat suka keluar berjumpa rakan-rakannya dan selalu balik lewat malam. Pada suatu hari, setelah berjumpa rakan-rakannya, Faris ingin pulang ke rumah kerana perutnya sudah lapar. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Faris pulang dengan menaiki motosikal ayahnya kerana tidak mampu untuk membeli sebuah motosikal lagi memandangkan dia masih tidak bekerja. Rumah Faris terletak jauh di hujung kampung. Dari jalan besar, Faris terpaksa melalui jalan berpasir sejauh 5 km untuk sampai di rumahnya. Dan Faris juga perlu melalui satu tanah perkuburan di laluan tersebut. Keadaan malam itu agak gelap. Bulan tidak timbul kerana hujan pada sebelah petang tadi. Waktu ini pun, hujan pun masih renyai-renyai lagi. Faris membawa motosikalnya dengan berhati-hati kerana jalan berlupak-lupak. Mungkin kerana hujan lebat di sebelah petang tadi. Ketika sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba Faris ternampak satu kelibat manusia tidak jauh dari dia. Dari jauh kelibat manusia itu seperti seseorang yang dia kenali. Lalu Faris pun menghampiri kelibat manusia tersebut dan didapati kelibat manusia tersebut adalah ibunya. Ibu buat apa malam-malam jalan kaki kat sini sorang-sorang? Ibu nak pergi sekejap. Lah, awak tak minta ayah hantarkan? Ayah dan adik kamu dah tidur. Kamu pulang dah tu. Kalau macam tu, jomlah Faris hantarkan. Lalu ibunya pun membonceng di belakang Faris. Ibu nak beli apa kat kedai malam-malam ni? Kedai pun dah nak tutup rasanya. Tetapi ibunya tidak menjawab. Ibu, Faris tanya ni, ibu nak beli apa kat kedai malam-malam ni? Kedai pun dah nak tutup. Ibunya tetap juga tidak menjawab. Lalu Faris pun malas nak bertanya lagi. Sepanjang perjalanan ibunya tidak berkata sepatah apapun. Tetapi ada satu kelainan pada ibunya yang dia perasan adalah ibunya berbau sangat harum pada ketika itu. Tiba-tiba sebelum sampai ke jalan besar, ibu Faris berkata, Okey nak turunkan ibu kat sini? Tak apalah, biarlah Faris hantarkan sampai ke kedai. Tak apalah nak, kamu baliklah dulu. Kamu pun sudah lapar kan? Alah, tak ada masalah lah ibu. tetapi ibu Faris tetap berkeras untuk turun di situ. Faris pun memberhentikan musikalnya. Belum sempat Faris membuka mulut, ibunya terus turun dan berlalu dengan cepat. Nanti ibu nak balik macam mana? Tetapi ibunya tidak menjawab. Faris hanya tergamam dan melihat ibunya hilang dari penglihatan malam. Faris pun meneruskan perjalanan pulang semula. Keadaan malam itu sangat sunyi. Hanya kedengaran bunyi unggas-unggas di tepi hutan menemani Faris ketika itu. Ketika melalui kawasan perkuburan, tiba-tiba Faris terdengar suara seperti ibunya memanggil namanya. Faris, Faris. Faris pun terkejut dan memberhentikan motosikalnya. Faris menoleh ke arah perkuburan tetapi tiada siapapun yang berada di sana. Tak mungkin ibu aku kot yang panggil. Tetapi Faris tetap tidak bergerak sambil memerhati sekeliling tanah perkuburan tersebut. Setelah 2 minit berlalu barulah Faris meneruskan perjalanan pulangnya. Bila sampai sahaja di rumahnya, Faris pun mengetuk pintu dan memberi salam. Selang seketika pintu pun dibuka. Dan alangkah terkejutnya Faris apabila didapati ibunya yang membuka pintu hadapan. Macam mana ibu boleh sampai dulu dari kedai ni? Apa yang kau merepek ni Farid? Bila masa ni ibu pergi ke kedai malam-malam buta ni? Habis tu siapa yang Faris bawa pergi kedai tadi kalau bukan ibu? Tak tahulah ibu. Ibu dah risau tadi tak ke mana pun. Lagipun ibu kan menakut. Takkanlah ibu
sorang-sorang ni? Mendengarkan kata ibunya itu, terus kaki Faris menjadi sangat lemah dan tidak bermaya. Esoknya Faris demam selama 3 hari berturut-turut. Okey, begitulah cerita tentang lembaga menyerupai ibu. Jika anda ada cerita seram dan mistik yang ingin dikongsikan, bolehlah email pada email yang tertera pada skrin. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di bawah. Berjumpa lagi kita pada video yang akan datang. Bye.